Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 26 akan membentangkan teori kegunaan dan kepuasan. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Nama saya Lokes Waran, anak lelaki Laban, bernombor matriks 283194. Pengenalan di dalam diri kita menyelami teori kegunaan dan kepuasan ini. Ia ada hubung kait rapat dengan media, terutamanya kini zaman teknologi yang telah mengubahkan segalanya. Jadi teori ini amat penting di dalam diri kita yang membuat sesuatu penilaian maupun kajian mengenai isu-isu semasa dan berkaitan rapat dengan audiens, iaitu pengguna. Pendekatan ini melibatkan satu penggeseran fokus dari tujuan menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Teori ini juga amat sesuai dengan teori kebebasan pers. Salah satu teori di dalam komunikasi massa yang popular adalah pendekatan teori kegunaan kepuasan. Di sini kita menyelidik idea asal kegunaan dan kepuasan dan juga dapat dilihat sesuatu yang menarik perhatian. Seterusnya, media boleh dianggap sebagai satu jalan untuk mendapatkan mereka berinteraksi antara mereka maupun secara individu melalui media. Dalam erti kata, apa yang diberi pilihan kepada penonton, setiap individu boleh memilih jalan mereka untuk mendapatkan kepuasan. Mengikut Blumer dan Katz juga melihat bahawa penggunaan teori ini adalah untuk pengguna media yang memainkan peranan yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Pengguna mengambil bahagian yang aktif di dalam proses komunikasi dan goal-oriented dalam media yang mereka gunakan. Seterusnya, ada asal pendekatan teori kegunaan dan kepuasan adalah lebih fokus kepada pengguna daripada pesan yang disampaikan. Tidak seperti kepada tradisi kesan kekuasaan, pendekatan ini membayangkan para pengguna lebih kepada diskriminasi kegunaan media. Pendekatan kegunaan dan kepuasan ini mengambil pengguna media daripada pesan media itu sendiri sebagai perkara asas dan meneroka sikap komunikasi itu dalam terma pengalaman terus-menerus dalam sesuatu media. Pandangan ini dilihat sebagai menggunakan isi kandungan media secara aktif daripada tindakan yang pasif terhadap media. Oleh yang demikian, perkara ini tidak boleh dianggap perhubungan terus antara pesan dan kesan. Tetapi sebaliknya menganggap sesuatu yang betul kepada para penonton mengambil pesan untuk kegunaan dan hanya tindakan kegunaan sebagai mengganggu boleh diubah di dalam proses kesan tersebut. Para penonton boleh dianggap aktif dan goal-directed. Para pengguna adalah berhak memilih media untuk mendapatkan apa yang diingini dan bagaimana untuk mendapatkan media yang terbaik. Teori kegunaan dan kepuasan atau dikenali UNG merupakan salah satu teori yang paling penting dan terkenal dalam komunikasi massa. Teori ini telah dibangunkan oleh Cage, J dan Michael pada tahun 1974. Teori ini menekankan bagaimana manusia menggunakan media dan mengapa mereka menggunakan media. Selain itu, Wien pada 2015 juga menyatakan bahawa teori ini adalah untuk memahami bagaimana, mengapa dan dengan sebab apa ramai orang menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Sebelum internet diperkenalkan, teori UNG dibangunkan untuk memberi penekanan kepada media tradisional seperti radio, akhbar dan televisyen, iaitu pada awal tahun 1940-an. Pada tahun 1974, Keats mengandaikan manusia bersifat aktif dalam mencari dan menggunakan media. Namun begitu, pada tahun 1983, Rubin pula menyatakan bahawa pendidikan mengenai kepuasan adalah aktif sebagai tindak balas kepada pengkritik untuk mengkaji perbezaan pandangan dan diberikan oleh manusia. Pada tahun 1994, McKay pula beranggapan pada awal pendidikan para sarjana komunikasi massa pada waktu itu umumnya mengenali pendekatan teori ini sebagai sub-tradisi yang diperlukan oleh manusia kesan daripada pendidikan. Terdapat beberapa pendidik menyebut bahawa teori UNG terutamanya mengambil berat tentang beberapa perkara, antaranya faktor sosiologi dan faktor psikologi di mana digunakan untuk menentukan bentuk tingkah laku komunikasi manusia, iaitu pengguna. Merujuk kepada tingkah laku komunikasi, ia berkaitan dalam pemilihan dan penggunaan media. Keadaan di mana situasi media yang bersaing dalam pelbagai bentuk komunikasi. Ini kerana pengguna mengambil inisiatif dalam memilih dan menggunakan alat komunikasi yang dapat memenuhi keperluan mereka. Selain itu, pengguna juga secara tipikalnya dipengaruhi oleh media. Salam sejahtera, nama saya Nur Suhaida binti Ali Rahman. Konsep bagi teori kegunaan dan gratifikasi merangkumi gratification sort dan gratification optic. Ramai penyelidik menyebut 5 keperluan yang mendorong orang ramai untuk menggunakan media sosial yang merangkumi keperluan kognitif, keperluan afektif, keperluan integratif peribadi, integrasi sosial dan keperluan pelepasan ketegangan.
Keperluan kognitif merujuk kepada pengetahuan yang dicari orang. Mereka akan menggunakan media sosial untuk mencari maklumat yang mereka perlukan dan sentiasa dikemaskini dengan isu semasa. Kedua, keperluan efektif adalah menghubungkan antara emosi dengan kandungan media. Kandungan media membantu membentuk respon emosi daripada media. Keperluan integratif peribadi menjelaskan bahawa keperluan untuk orang ramai mendapatkan identiti atau status mereka seperti sentiasa memaskini kepada aliran terkini. Keperluan untuk orang ramai berkomunikasi atau terus berhubung dengan rakan dan keluarga setakat keperluan integratif sosial. Akhir sekali, keperluan pelepasan ketegangan ditakrifkan sebagai keperluan untuk orang ramai mencari kelonggaran dan platform untuk mereka melarikan diri daripada kehidupan realiti. Sementara itu, Lee 2005 turut menyebut keperluan tambahan iaitu keperluan daya tarikan sederhana. Keperluan ini ditakrifkan sebagai keperluan prestasi atau fungsi internet yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh media tradisional. Selain itu, pengkaji juga mengkaji sebab penggunaan media. Terdapat termasuk hiburan, interaksi sosial, mencari maklumat, meluangkan masa, bersantai, komunikasi, memudahkan meluahkan pendapat, perkongsian maklumat dan pengawasan atau pengetahuan tentang orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Suhaidah atas penjelasan mengenai konsep teori kegunaan dan kepuasan ataupun dikenali sebagai teori UNG yang berasal daripada perspektif funksionalis mengenai komunikasi media massa dan mula dibangunkan penyelidikannya sejak tahun 1940-an. Pelbagai penyelidikan didapati membuahkan hasil dalam memahami motivasi dan kebimbangan pengguna untuk menggunakan media massa seperti TV, radio dan buletin. Secara khususnya, teori ini berusaha untuk mengiktiraf peranan penting individu dalam kegunaan media massa dengan memberi tumpuan kepada apa yang dilakukan oleh orang ramai. Oleh itu, Katz dan beberapa orang telah mengeluarkan beberapa teori dalam menjelaskan teori UNG ini. Yang pertama, penonton adalah aktif, dengan itu penggunaan media massa adalah terarah kepada matlamat. Yang kedua, penonton membuat pilihan bermotivasi berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan media. Yang ketiga, pemilihan dan penggunaan media adalah bertujuan dan bermotivasi dan orang ramai mengambil inisiatif dalam memilih dan menggunakan komunikasi dengan memenuhi keperluan dan keinginan yang sesuai. Yang keempat, media bersaing dengan sumber kepuasan keperluan orang lain. Dan yang terakhir, pertimbangan nilai tentang kepentingan budaya komunikasi massa harus digantung sementara orientasi penonton diterokai mengikut istilah mereka sendiri. Kesinambungan daripada teori yang dikatakan oleh Katz, beberapa orang pengkaji turut mengeluarkan teori yang menerangkan tentang teori kegunaan dan kepuasan. Antaranya ialah Rubin pada tahun 1994 mengatakan objektif utama teori UNG adalah untuk menerangkan dan memahami keperluan psikologi yang membentuk alasan orang ramai dalam menggunakan media dan sebab yang mendorong mereka untuk terlibat dalam tingkah laku penggunaan media tertentu. Andaian asas teori ini adalah orang ramai menggunakan media massa untuk alasan yang berbeza dan berusaha untuk memperoleh kepuasan. Walau bagaimanapun, kemunculan teknologi media sosial mengubah cara dan menggunakan media massa kerana ia berbeza dalam bentuk dan konteks. Oleh itu, orang yang menggunakan rangkaian sosial dan komunikasi pengantaran komputer yang lain agak berbeza dengan khalayak media arus perdana yang mengandungi kepada kandungan dan memberi kandungan media tertentu. Teknologi baharu bukan sahaja mengubah cara maklumat yang dikumpul dan diedarkan, tetapi juga mengubah hubungan sedia ada antara media massa. Orang ramai menggunakan media sosial untuk mempengaruhi keperluan mereka yang merangkumi keperluan kognitif, keperluan efektif, peribadi, keperluan integratif sosial, keperluan pelepasan ketegangan dan keperluan rayan sederhana. Pengkajian komunikasi massa pada hari ini mendakwa bahawa kegunaan dan kepuasan sebenarnya adalah satu kajian media massa. Bukti yang baik ditemui oleh pengkaji pada 11 Mac 2011, Jepun mengalami bencana alam tsunami. Banyak klip video buatan sendiri yang berkaitan telah dimuat naik ke YouTube oleh warga Taiwan untuk menunjukkan kebimbangan mereka terhadap tragedi ini. Ini menyebabkan video berkaitan tersebar dengan pantas, turut menarik perhatian media arus perdana. Video yang paling berpengaruh adalah God Bless Japan yang dibuat naik pada tahun 2011.
Video ini berjaya memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengulas God Bless Japan. Mangsa boleh menjadi penyedia kandungan dan dapat membantu orang lain dengan maklumat apabila media tradisional tidak dapat menyediakan berita tepat pada masanya seperti media sosial. Orang ramai lebih cenderung untuk berkongsi maklumat dengan orang lain tentang banjir apabila motif mereka adalah untuk membantu mereka. Walaupun maklumat yang dikongsi melalui media sosial mungkin tidak tepat, mangsa yang terjejas oleh bencana alam mungkin merasakan bahawa laporan tidak rasmi daripada individu yang menggunakan media sosial boleh menjadi lebih tepat dan bermanfaat daripada laporan rasmi yang tidak wujud. Begitu juga penggunaan media sosial dilihat sebagai satu-satunya medium yang dapat menghiburkan kebimbangan dan ketakutan yang dirasai oleh mereka yang terlibat dalam. Pula, apabila ahli keluarga tinggal berjauhan dan media sosial tidak berfungsi, media sosial membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu, dengan hubungan yang dimulakan melalui media sosial, individu yang mempunyai orang tersayang yang terjejas secara langsung oleh banjir akan berasa lega apabila mengetahui bahawa ahli keluarga atau rakan mereka selamat. Ringkasnya, walaupun maklumatnya dikongsi oleh media sosial mungkin tidak rasmi, kemudahan pertukaran maklumat melalui media sosial mungkin menggalakkan pertukaran maklumat yang lebih kerap berkaitan dengan bencana alam supaya mereka dapat mengurangkan ketidakpastian kebimbangan yang dialami tempoh ini. Untuk memahami penggunaan media sosial dalam kalangan mangsa banjir dan kepuasan yang diperoleh daripada menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklumat tentang bencana banjir, teori kegunaan dan kepuasan UNG digunakan sebagai kerangka teori utama untuk kajian ini. Merujuk teori kegunaan dan kepuasan sebagai panduan pengkaji bahawa mangsa banjir adalah pengguna aktif media dan berusaha menggunakan media sosial untuk memenuhi keperluan mereka. Oleh itu, postulasi ini adalah bertentangan sama sekali dengan andaian awal oleh ahli penonton adalah masa yang tidak dibezakan oleh cara pasif menerima mesej media. Teori UNG memberi tumpuan kepada bagaimana orang menggunakan media dan memberi ganjaran kepada keperluan mereka sendiri. Selain itu, ia juga membantu penyelidik mengenal pasti fungsi dan akibat daripada keperluan, motif dan tingkah laku. Sehubungan itu, penyelidik boleh menggunakan rangka kerja teori ini untuk memahami sebab pengguna beralih kepada media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizan bin Jeffrey, 283453. Analisis, kritikan dan kelemahan. Kritikan utama bagi teori ini ialah kelemahan dari segi mentakrifkan konsep utama iaitu istilah keperluan. Keperluan merujuk kepada persoalan tujuan sebenar individu menggunakan media, sedangkan keperluan penggunaan media sebenarnya hanyalah kehendak individu itu sendiri. Pada zaman ini, tanpa penggunaan media, kita akan berada jauh ketinggalan dari segi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Terdapat 5 kritikan yang menjadi persoalan kepada teori ini, iaitu kritikan pertama, tiada kebebasan dan kerelaan untuk memilih media komunikasi. Pada zaman dahulu, masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan untuk pemilihan media komunikasi. Berbanding pada zaman ini, pelbagai media komunikasi yang tersedia adalah mudah didapati dan dapat dipilih dengan mudah dan bebas. Kritikan kedua, pendekatan yang berdasarkan pengumpulan data daripada orang ramai. Ia merupakan satu strategi penting pada zaman dahulu untuk proses pengumpulan data. Ketika kajian teori ini dijalankan pada 1977, ia menunjukkan pengumpulan data yang menggunakan input orang ramai pada masa tersebut tidak berjaya mengumpul data-data yang banyak. Kritikan yang ketiga, terdapat keraguan dalam kajian yang dibuat. Kajian teori pada masa lalu masih lagi diragui kerana ia menunjukkan bahawa kekurangan penekanan terhadap aspek faktor-faktor penentu antecedents bagi kepuasan yang dicari. Dengan kecanggihan pada masa kini, kajian ini boleh dirujuk semula dengan menggunakan perisian atau aplikasi sebagai penentu yang berasaskan media sosial dalam menentukan kepuasan setiap penggunaan media sosial tersebut. Kritikan yang keempat, sikap individualistik. Sikap individualistik ialah bersikap individualis yang mana mereka tidak dikuasai atau dikongkong oleh golongan ataupun oleh pihak lain. Maksud individualis pula merujuk kepada orang yang tetap mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri sendiri. Kritikan kelima, perhatian yang perlu diambil kira terhadap penggunaan media.
Kritikan ini mempunyai hubung kait dengan kritikan pendekatan berdasarkan pengumpulan data daripada orang ramai yang menggunakan media sama ada untuk memenuhi keperluan ataupun memuaskan kehendak. Penggunaan platform media sosial pada masa kini perlulah diambil perhatian sewajarnya untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan yang disebabkan oleh mudahnya untuk menyatakan segala pendapat ataupun komen dengan bebas dan tanpa sebarang sekatan. Kesimpulan. Pada kesimpulannya, teori ini lebih memberi tumpuan kepada peranan media komunikasi kepada pengguna, di mana ia menunjukkan bahawa hanya penggunalah yang boleh membuat penilaian sejauh mana tahap aplikasi teori ini dalam kehidupan seharian. Ia juga mampu memberikan kepuasan sendiri kepada individu serta masyarakat dan juga mempengaruhi tingkah laku seseorang melalui kandungan media serta aspek keperluan dan minat seseorang. Media adalah sangat penting dan diperlukan untuk berkomunikasi dan sebagai cara untuk mendapatkan maklumat secara mudah dan berkesan. Di dalam teori ini, beberapa penambahbaikan perlu dilakukan dalam aspek faktor penentu. Teori ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian dengan memfokuskan dalam proses komunikasi massa, mengenal pasti perbezaan di antara pengguna media aktif dan pasif, mengenal pasti secara mendalam tentang kandungan media dan mengenali identiti diri sendiri serta hubungan peribadi. Terima kasih.